seorang manusia itu akan mula bersedih, runsing, ya, dan juga rasa gundah gulana, itu benda yang akan beriringan. Dan di antara juga para ulama menyatakan maksud bala ni adalah keletihan yang bersangatan di atas satu perkara, letih bersangatan. Dan memang itu adalah realiti yang berlaku. Bila seorang tu kena ujian Allah Ta'ala ke atas diri dia, dia akan letih atau penat untuk menghadapi keadaan tadi. Macam kita sekarang lah letih penat, walaupun duduk rumah pun kita letih dan penat. Kalau kita tak boleh berjalan pun letih dan penat. So itu memang benda yang berlaku. Okay, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia menjelaskan perkataan bala ni dengan istilah yang lebih luas, di mana dia mentakrifkan bahawa bala ni adalah imtihan wal ikhtibar bi syada'idil umur, ujian atau dugaan dengan perkara-perkara yang berat. Cuma bila disifatkan oleh Imam Al-Qurtubi perkataan tersebut, dia merujuk perkara-perkara yang sukar tadi, dia bukan hanya keburukan. Boleh jadi bala itu dengan kebaikan. So manusia ni bila sebut bala, ujian atau dugaan, dia tak semesti dalam Quran Karim pun sebutkan, bukan semesti benda itu buruk. Ada orang diduga dengan harta, ada orang diduga dengan anak, ada diduga dengan pangkat. Semua manusia diduga, walaupun benda itu nampak seronok, tapi itu dugaan Allah Ta'ala ke atas manusia itu berkenaan. Tapi yang kita nak bincangkan pada pagi ini, insyaAllah berkaitan dengan satu sudut lagi lah, mana yang menyedihkan kita, yang keburukan, yang kita rasa keburukan ke atas diri kita, yang mana benda tersebut menjadikan kita bersedih dan juga rungsing dan juga gundah gulana. Okey, sementara sabar pula makna bahasa dia adalah tahan. Kita sekat satu benda daripada bergerak dan sebagainya, seerti dengan pengataan sabar. Dari segi istilah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia terangkan bahawa perkataan sabar ni dengan maksud menahan diri daripada marah atau tak redha, lidah daripada keluh kesah, tubuh badan daripada melempang muka, mengoyak baju, macam tradisi Arab pada zaman dahulu yang Nabi katakan termasuk daripada jahiliah, lempang pipi, koyak baju, kerana berlaku musibah. So dia ada sudut daripada segi dalam diri kita, perkataan lidah kita dan perbuatan badan kita. Kadang-kadang orang tu dia kena kan, dah datang dia nak keluar rumah, tayar kita pancit, lepas tu dia pun tendang tayar tu. Itu nampak dia hilang lah. Kalau orang tu kata tahan, saya sabarlah ni, ataupun dengan tinggi suara, dia tengok kat dia ni, saya sabarlah ni. Itu benda dia sebenarnya tak sabar. Sebab dia mesti tiga-tiga. Pertama, dengan dalam diri manusia itu sendiri, dia kena belajar untuk tahan kemarahan. Dia tak lepaskan. Marah sebenarnya adalah benda yang, atau geram, tak suka, tak puas hati, itu adalah benda yang tabi'i bila berlaku pada siapa. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, dia sebutkan berkenaan dengan marah ni. Dia kata man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Barang siapa dibuat benda untuk dia marah tapi dia tak marah, dia keldai. Kenapa? Sebab memang dalam alam haiwan pun hanya keldai saja, kita lepuk ke apa, dia diam. Dia akan bunyi eok tapi dia tak balas balik. Tapi buat pada kucing ke ayam ke, try buat, dia akan balas balik, dia akan tendang kita dan sebagainya. So keldai kebiasaannya dia tak melawan. So Imam Syafi'i misalkan orang yang dibuat benda untuk dia tak puas hati, dia tak marah, maka dia keldai. Tapi bukan kata-kata Imam Syafi'i itu bermaksud anda patut tunjukkan kemarahan, tunjukkan ketidakpuasan hati. Sebab kita kata perasaan itu ada, itu tidak salah. Tapi bagaimana kita menzahirkan ketidakpuasan hati kita? Adakah kita tahan atau kita lepaskan? So Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Imran ayat ke-133, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan cepat-cepatlah, segeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin, segeralah kamu kepada syurga. Arduhas samawati wal ard, luasan syurga itu langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, di sini untuk orang bertakwa. Soalan ayat 134, siapa orang bertakwa? Allah Ta'ala terangkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dia adalah orang yang boleh infakkan harta dia ketika senang ataupun susah. Ini pertama, lihat.
atau tambah lagi, wal kazimin al ghaiz, orang yang menahan kemarahan. Dia ada marah tapi dia tahan, dia tak lepaskan. Kadang-kadang ada orang kata kalau tak lepas kemarahan nanti terbuku jadi ulcer, kan, dalam perut kita tak puas hati, dia ulcer. Jadi benda tersebut kita kata Allah Ta'ala bagi solution lepas tu. Kalau orang tersebut dia nak bebas daripada masalah marah tadi, dia kena wal afina anin nas, dia memaafkan orang ramai, forgive and forget. Kadang kita benda ni mudah sebut tapi payah nak buat. Kita kata boleh maafkan orang tapi kita tak boleh nak lupakan apa dia buat. Kita akan sebut berkali-kali. Sedangkan dalam masa yang sama bila kita nak faham tentang apa, bila galakkan untuk memaafkan tadi, Allah SWT berikan gambaran kenaan dengan perkara ini. Balasan orang memaafkan tu, dia dimaafkan oleh Allah SWT. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah An-Nur, bila mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia nak hentikan belanja sara hidup untuk Mistah bin Asasah, saudara dia, tapi terlibat dalam penyebaran berita yang tak elok tentang Aisyah radhiyallahu anha. Maka Allah Ta'ala tegur dalam ayat berkenaan dalam surah An-Nur. Saya nombor ayat saya ingat, wala ya'tali ulil fadli minkum. Okey, dalam surah An-Nur ayat 22. Ayat 22 surah An-Nur, Allah Ta'ala sebutkan perkara berkenaan janganlah menghalang, janganlah bersumpah ataupun berjanji seorang yang punya kelebihan dengan kamu untuk tidak menginfakkan harta kepada dzawil qurba, itu orang keluarga kita, dan orang yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala, itu keluarga dia sendirilah. Kemudian di ujung ayat berkenaan Allah Ta'ala falyafu wal yasfahu, hendaklah mereka berdamai, hendaklah mereka memaafkan. Dan ujung tu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, kamu tak nak ke Allah Ta'ala maafkan kamu. Maksudnya janji yang diberikan kepada siapa maafkan saudara dia adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebenarnya benda besar. Kalau seorang tu nak rasa diri dia bebas daripada kemarahan, dia kena memaafkan. Tapi ala kulli hal, bila kita sebut pada tafsiran diberikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sabar itu adalah dengan diri kita jangan marah-marah, dengan lidah kita tidak kita keluh kesah atau meninggikan suara dan sebagainya, dengan badan kita tidak kita buat action yang menunjukkan kita tak puas hati. Dan ini sebenarnya memang kita panggil amat sukar. Sebab terutama zaman kita sekarang ni, kalau kita tengok, terutama bila kita ada media sosial, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, banyak orang, dan bila keadaan yang berlaku sekarang, dia lebih banyak keluh kesah berbanding dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak manusia akan sibuk, orang tak buat kerja, yang ini tak jalankan tugas, yang ini tak sekian. Sedangkan kita tahu bahawa siapa sahaja yang berada di hadapan kita, di kalangan manusia yang ada, bapa kita, mak kita, kawan kita, pemimpin pemerintah kita, semua sekali adalah aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala datangkan untuk kita orang baik dan orang yang tak baik. Semua itu tujuan dia untuk uji kita. Tengok kita akan minta pada Allah Ta'ala ke, ataupun kita akan zahirkan macam kita sebut tadi kan, perasaan tak puas hati. Dan pada zaman sekarang ni, kadang-kadang kita baca benda ni meracuni fikiran. So tiap-tiap hari marah, benci, tak puas hati. Memanglah kita tak puas hati, kita fahamlah kita tak suka dengan result yang berlaku, tapi bukan kerja kita untuk menyebarkan garam pada luka yang telah terbuka. Orang semua letih penat, kita pun gunakan masa kita, handphone kita guna tulis apa kita tak puas hati dan sebagainya kan. Benda tersebut berpanjangan sampai last sekali semua orang jadi ini gagal, ini sekian sebagainya. Sebenarnya kita yang lupa Allah Ta'ala datang kepada kita silih berganti. Ada hari kita gembira, ada hari kita sedih. Itu bala dan ujian tu tak boleh lari. Sebab tu kenapa dalam perkara ni, bagi orang yang beriman, bala dan ujian ni sebenarnya adalah satu perkara yang ajaib. Tapi untuk orang beriman saja. Macam Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih Muslim, dia menyatakan ajaban
ajaib, pelik. Li amril mu'min, bagi urusan seorang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair, semua urusan dia semuanya baik, semuanya elok. Ya. Walaysa dzalika, dan itu tidak ada untuk siapa pun, li ahadin illa lil mu'min, kecuali orang beriman saja akan dapat benda ni. Urusan hidup dia, apa yang berlaku sekeliling dia tak pernah buruk, tak pernah tak elok. Kita dengar macam mana kan, tapi Nabi sebut, Nabi kata in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, jika menimpanya, dapat kepada dia sebarang kebaikan, kegembiraan, dia bersyukur, maka itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabahu dharra, dan jika kena pada dia musibah atau kemudaratan atau penyakit dan sebagainya, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itulah terbaik untuk dia. Ini benda yang kita kata peringkat ni untuk seorang tu bersyukur, untuk seorang tu bersabar, dia adalah benda yang sukar. Yang kita nak bincang pagi ni adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak tahan diri kita dan apa penzahiran. Kalau kita nak fikirkan balik pada tafsiran diletakkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah tadi, kalau orang tu dia tak puas hati lah, hati dia tak redha dengan Allah Ta'ala, itu tak bersabar. Dilafazkan dengan lidah dia atau tulis dengan teks, hantar kepada orang ni, orang tu sebagainya, marah pun tak sabar. Ataupun dia buat aksi, tindakan, guling-guling tengah jalan ke dan sebagainya, pun tak sabar. Sebab benda ni balik pada asal Allah Ta'ala nak tengok kita. Dalam hadis Sunan Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan inna izamal jaza, sebenarnya kehebatan balasan, bi izamil bala, adalah setara dengan kehebatan ujian. Wa inna Allah idza ahabba qauman, Allah Ta'ala dia sayang satu kaum, ibtalahum, dia akan uji mereka, faman radiya, barang siapa redha, pasrah dengan apa Allah Ta'ala putuskan untuk dia, falahur ridha, maka untuk dia ada keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sakhita, barang siapa yang marah-marah, tak puas hati, dia lupa sebenarnya perjalanan hidup dia tadi kan. Memang kita pasal mungkin Allah alam kita terlupa kejadian diri kita, kita tak pilih pun kan, kita lahir tahun bila, mak kita siapa, bapak kita siapa, era kita lahir. Sebab benda ni kita, zaman kita lahir, kita itu dah menyebabkan kita kena atau tidak dengan ujian Allah Ta'ala. Saya ingat kalau almarhum bapak saya, dia meninggal awal tahun 97, dia lahir 32, dia tak pernah lalui suasana macam ni. Tapi kalau siapa lahir 1800 akhir 1890 ke tahun 1919 berikutnya tu, telah terjadi dekat dunia apa kita hadapi sekarang. Sebenarnya 100 years before dah jadi dah. Cuma lepas tu lama normalisasi balik, kita lupa. Nanti akan datang, akan jadi balik, anak cucu kita akan lupa. Sebenarnya benda ni akan berulang, tak pernah jadi sedemikian akan terjadi. Dan benda ni dibayangkan dalam Quran Karim. Beliau katakan wadrib lahum mathalal hayatid dunya, buatlah untuk mereka Muhammad perumpamaan hidup dunia ni, kamain, seperti air, anzalna minas sama, kami turunkan daripada langit, fakhtalta bihi nabatul ard, maka dia bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi. Lepas tu kemudian tumbuhan bumi tadi dia akan mekar, tumbuh dan sebagainya. Lepas mekar jadi mana? Lepas dah mekar, bunga dah kembang, soalan, lepas tu apa jadi? Layulah. Benda ni realiti yang banyak orang tak fikir. Realiti yang berjadi sebenarnya keliling hidup kita ni dah Allah tunjukkan. Di tanah Melayu kita sendiri kan, sebelum kita datang, atuk nenek kita datang, bahkan awal daripada zaman Isa AS, berdasar pada excavation yang dibuat dekat Merbuk, yang diorang buat kajian dekat situ, tengok dekat kawasan berkenaan ada relau besi, ada perusahaan besi yang orang-orang berkenaan bangunan dia batu, keliling tu batu. Diorang boleh buat proses besi, sedangkan orang Kedah yang sekarang yang ada dekat kawasan tu tak boleh buat paku sebatang pun, not single nail. Tapi bangsa tu mana pergi? Angkor Wat di Vietnam, tak, orang keliling tu rumah dia kayu, tapi kawasan Angkor Wat tu dia bandar batu. Mana pergi orang-orang tu?
di Bali, Indonesia, Aztec, Maya dekat Peru, piramid Mesir. Semua benda-benda tadi kalau kita perhatikan balik, dia satu tamadun yang dah hebat. Betul tak tarik. Lepas tu datang generasi baru, build up balik. Kita ni build up balik lah apa yang telah orang zaman dahulu dah habis. Cuma kadang-kadang kerana apa yang kita ada tadi, kita terlupa nak tengok keliling. Yang mana lepas mekar satu benda, Allah Ta'ala akan tarik balik. Benda tu memang kita lalui. Lepas kita tak pilih. Zaman kita lahir kita tak pilih. Sebenarnya qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu kalau kita perhatikan kehidupan manusia ni yang beriman sebenarnya, memang dia sebenarnya bersilih berganti di antara syukur dan sabar. Syukur di atas anugerah Allah Ta'ala, kebaikan diberikan. Sabar di atas ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh tidak, itulah yang perlu berlaku. Kerana Nabi kata, tapi orang-orang beriman kadang-kadang dia bukanlah nak minta ke atas diri dia berterusan bala tadi supaya seronok. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang bila disayangkan hamba-Nya, macam saya sebutkan hadis Sunan Tirmizi tadi, dia sayang hamba, dia akan uji mereka. Dan bahkan dalam hadis yang lain, pernah salah seorang sahabat pegang badan Nabi SAW, sentuh badan baginda, dan rasa baginda punya badan sangat panas. Lalu dia kata, ya Rasulullah, kan engkau sangat panas, dia kata. Nabi kata, naam, bala. Nabi kata, aku panas badan 2 kali ganda orang-orang di kalangan kamu. Mana Nabi demam Nabi itu 2 kali ganda daripada orang biasa. Ini diterangkan dalam hadis Sunan Tirmizi, yang itu dan Bukhari. Dan Sunan Tirmizi, Nabi SAW sabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia paling teruk kena bala adalah para nabi. Kita kadang-kadang belajar tengok cerita-cerita wali-wali sebagainya kan, semua terbang lah ini sebagainya. Kita anggap kehidupan bila orang tu baik kan, jadi pak imam, jadi ustaz, maka semua benda dia muat jadi. Dia nak apa jadi, Allah Ta'ala bagi siapa dia nak. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, manusia paling teruk kena bala adalah para nabi, para anbiya. Thummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang terbaik lepas tu, dan orang terbaik lepas tu. Bukan kita nak bala, tapi penantian ataupun bersedia untuk bala tadi adalah di antara perkara yang mesti diperhatikan. Dan kita lihat, untuk bersabar ni sebenarnya permulaan punca dia adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan berkenaan kisah Talut yang dijadikan raja selepas daripada Musa AS punya zaman, dilantik sebagai raja untuk menakluk semula atau ambil alih Palestin. Dan kalau kita baca di start dari 246 surah Al-Baqarah sampai habis juzuk ketiga tu, perbahasan tentang tajuk tu ada kat situ. Perbahasan dia ada diterangkan tentang kisah sebelum mula juzuk ketiga, kisah juzuk kedua tu habis, kisah Talut dan juga Jalut. Dan tengah tu ada kisah. Tapi ketika dalam pertempuran tu, sebelum pertempuran bermula, Allah Ta'ala rekod pada kita tentang doa orang-orang yang nak berperang berhadapan dengan tentera yang hebat, tentera yang dahsyat, yang dikatakan gegasi giant yang menguasai Palestin. Doa mereka adalah Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, curahkanlah ke atas kami sabra. Dikatakan afrigh alaina tu daripada faragha. Kalau kita ada cawannya ni kan, ada isi, kita tuangkan semua sekali isi dia, kita mengosongkan dia. Seolah-olah dia minta Allah Ta'ala curahkan mereka dengan limpahan kesabaran. Sabar ini bukan benda yang boleh didapati dengan mudah. Tapi kita kata benda berkenaan termasuk daripada perkara yang memang kita minta Allah Ta'ala untuk kurniakan. Macam kisah tu Allah Ta'ala rekodkan, diorang nak berhadapan musuh kan, kejap lagi mungkin mati, mungkin akan jadi apa-apa. Yang mula-mula sekali mereka minta adalah Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mula minta Allah Ta'ala curahkan sabar dulu, jangan bagi dia orang lari daripada tempat berkenaan. Dan sebenarnya macam juga kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, orang yang bersabar ni sebenarnya mempunyai habuan yang sangat dahsyat. Allah Ta'ala nyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala hanyalah berikan balasan orang bersabar
ganjaran mereka dengan tanpa perhitungan. Mana manusia yang bersabar ni diberikan akan ganjaran tanpa kiraan. Kalau kita bayangkan macam even puasa tu pun dikatakan diberikan ganjaran berganda-ganda, bahkan lebih daripada 1 darab 10 atau ganda sampai 700, kerana puasa tu adalah gambaran bagi kesabaran. Kita nampak benda halal, patut kita boleh buat, tapi tak boleh buat. Sebab tu kenapa bila Nabi kata, Allah Ta'ala kata was-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa tu untuk aku dan kembali kepada aku nilai dia, akulah membalas dengannya. Sebab kesabaran tu adalah benda yang paling besar memberikan kebaikan pada seorang manusia. Dan bila seorang mukmin diistirja, kan, diistirja itu melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika mana ditimpa musibah, yang kita boleh rujuk kali dalam surah Al-Baqarah 154, 155, 156, berkenaan dengan tajuk ujian Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala nyatakan wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kami pasti akan uji kamu dengan sedikit daripada ketakutan dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan dari segi harta, wal anfusi, nyawa, was samarat, juga tanam-tanaman. Allah Ta'ala janji kami pasti akan uji kamu dengan perkara-perkara tadi, ketakutan, kelaparan, kurang harta, kehilangan nyawa, dan kekurangan hasil tanaman. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira pada orang yang bersabar. Yang bersabar ni Allah Ta'ala isytiharkan mula-mula sekali dia punya perangai adalah alladzina idza asabatuhum musibatun, bila mereka ditimpa sebarang musibah, qalu inna lillah, mereka kata kita ini milik Allah. Inna lillah tu maksudnya kita ni milik Allah. Macam kita kata alhamdulillah, lam huruf jar dalam bahasa Arab dia boleh masuk possession. Contoh macam saya kata al-qalamu li, ni pen ini milik saya, al-qalamu li, milik saya, atau qalamu li Muhammad, pen ini milik Muhammad. Dan bila kita kata orang tersebut dia kata inna lillah, kita ini lillah, sudah milik Allah, milik Allah. Mana kerana kita milik Allah, dia nak buat apa pada kita, dia buat. Nak terbalikkan kita, tegakkan kita, happykan kita, sedihkan kita, buat apa saja nak buat dia boleh buat. Sebab kita milik dia. Dan hujung tu kita kata wa inna ilaihi raji'un, dan kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Orang yang bersabar dengan ada sikap macam ni, Allah Ta'ala janjikan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah golongan yang ke atas mereka selawat. Kita tak boleh samakan diri kita dengan Nabi. Dalam surah Al-Ahzab Allah Ta'ala sebut tentang innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sehingga Allah Ta'ala dan para malaikatnya solat ke atas Nabi. Tapi dalam perkara yang sama ni, pengertian bagi orang beriman takkan sama dengan Nabi, tapi Allah Ta'ala berikan ganjaran yang serupa. Allah Ta'ala berikan pada mereka janji yang sama. Kita Ta'ala ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, ada selawat, itu solat-solat dari Allah Ta'ala ke atas mereka, dan juga rahmat, dan juga rahmat. So, ini janji yang sangat besar. Kalau orang tu dia nak kena bersabar ni, kita kena faham kenapa kena sabar. Ni janji 1, 2, 3, 4 kena fikirkan. Pasal ini adalah di antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala janji pada kita. Dan bahkan kalau sekiranya orang tersebut dia tambah sikit lagi lepas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di atas apa yang disuruh dalam Quran Karim, lalu ditambah dengan sabda Nabi pula, yang Nabi kata bila orang tu kata ditimpa sebarang musibah, lalu dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia kata Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah ganjarkanlah kepadaku, berilah pahala kepadaku atau kebaikan kepadaku pada musibahku ini, wa khluf li khairan minha, gantikan aku lebih baik daripadanya. Nabi kata nasihat Allah akan gantikan lebih baik daripada apa yang dia kehilangan. Ummu Salamah sebelum dia jadi isteri Nabi SAW, suami dia Abu Salamah pernah bila dia balik daripada belajar dengan Nabi SAW, Ummu Salamah tanya apa Nabi ajar, apa Nabi cerita. Lalu Abu Salamah kata pada isteri dia kata-kata Nabi tadi, itu sebut istirja dan minta Allah Ta'ala pahala di atas musibah, dan minta gantian bagi musibah berkenaan. Maka Ummu Salamah pun dia sebut benda berkenaan ketika hari kematian Abu Salamah, suami dia. Ya Allah ganjarkanlah aku, berilah ganjaran kepadaku di atas musibahku ini,
dan ganti aku lebih baik daripadanya. Kemudian dia terdiam. Dia kata, siapakah lebih baik banding Abu Salamah? Rumah pertama, keluarga pertama yang hijrah kepada Nabi SAW. Tak ada siapa lebih baik daripada dia. Tapi lepas daripada itu datang Hatib bin Abi Balta'ah meminang Ummu Salamah bagi pihak Nabi SAW. So Allah gantikan suami dia meninggal dengan Nabi SAW. So basically benda itu patut kita fikirkan. Sebab kalau ikutkan kepada gantian, benda dunia ni semua ada gantian. Isteri mati ada ganti, suami mati ada ganti, semua ada gantian. Yang tak ada ganti untuk kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa terlepas apa-apa kat dunia, dia akan dapat gantian yang lain. Tapi yang tak boleh diganti langsung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk terlepas hubungan dengan Allah, tak ada benda lain boleh gantikan hubungan tersebut. Ini benda yang kita faham. Jadi bila kita kena tahu bersabar ni ketika musibah, dia sebenarnya penzahiran bagi iman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita diperintahkan dalam tajuk usul iman, bila Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam, kan beritahu aku mengenai iman, dan Nabi sebutkan 6 perkara. 6 perkara yang disebutkan. Dan antuk minabillah, engkau beriman, al-imanu, iman itu engkau beriman dengan Allah, percaya dengan Allah Taala, namanya, sifatnya, afalnya, tentang apa orang cerita tentang dirinya. Kemudian para malaikat, kena percaya ada malaikat. Siapa kata malaikat tak ada, maka telah kafir. Kemudian kitab, percaya dengan kitab. Kemudian percaya dengan Rasul yang datang. Kemudian percaya hari akhirat. Kemudian percaya dengan qada dan qadar, baik dan buruknya. Sebelum Nabi terangkan itu, kalau tuan-tuan perhatikan balik, 5 yang pertama tu, dia lebih kepada sudut untuk kita panggil apa, mempercayai dan patuh dan juga patuh dan terima arahan Allah Taala atas diri kita pada masalah wahyu. Kan beriman dengan Allah Taala, kan wahyu yang tak turunkan, rasul yang datang mengajar kita wahyu, semua berkait kat situ. Percaya hari akhirat tu ada. Tapi kalau manusia itu sebenarnya dia ada kepercayaan dengan 5 perkara tersebut, dia patut terima berkenaan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Penzahiran bagi rukun yang 5 tu akan zahir pada bila manusia tadi percaya bahawa baik dan buruk yang berlaku ke atas diri dia semua telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Luas Pengetahuan, Maha Penyayang. Dan kalau dia kata dia tak boleh terima, ada masalah. Sebab itu kita kata macam kes apa yang kita bacakan hadis yang Nabi SAW sebutkan tadi, yang Nabi kata sungguh kebesaran atau kehebatan, ganjaran adalah di atas dengan kehebatan ujian. Bila Allah sayang satu kaum, dia akan uji kaum tersebut. Barang siapa redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, maka untuknya redha daripada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang marah, tak puas hati, tak suka, kerana orang yang tak setuju dengan apa yang Allah tentu bagi diri dia, dia telah menafikan sebahagian besar sifat Allah Ta'ala. Bagi contoh, adil, keadilan Allah Ta'ala. Kadang dia kata macam, kenapa orang tu tak kena, aku kena. Dia kata macam, dia kenapa aku baik, dia lupa. Dia akan mula start Allah Ta'ala tak adil. Kemudian dalam masa sama, dia akan tak beriman tentang masalah kebijaksanaan Allah Ta'ala. Mana kalau dia kata apa benda tak tentu pada dia, dia rasakan bahawa benda yang tak tentukan tadi tak ada kebijaksanaan. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang patut, apa yang tidak. Macam kita bagi analogi dengan kita kata, kalau sekiranya mak kita balik belajar kedoktoran daripada United Kingdom atau India, tak kisah, dia doktor, balik Malaysia, tengok kaki mak kudung, kaki mak kita tak ada. Bila tanya kenapa hilang, keluarga kata tak nak bagi tahu engkau, mak ada sakit, lepas tu dipotong. Kita tanya siapa potong kaki mak, bomoh daripada Seksi 8 Kota Damansara. Kalaulah sekalipun benda tu betul sekalipun perbuatan bomoh tadi, anda yang balik belajar perubatan, rasa redha tak? Rasa puas hati tak dengan perbuatan bomoh tadi? Tak ada. Kita macam mesti ada benda lagi yang tak tahu. Mesti kita sekian. Maksud kita rasa kita pandai lagi bandingkan bomoh tadi. Dia kalau dia kata benda tersebut berlaku, sebaliknya kaki kudung juga. Tapi kali ni apa? Jawapan keluarga kita yang potong doktor pakar Damansara spesialis. Terus perasaan kita yang
rasa nak tahu tu, terus kita redha dan juga patuh. Kita terus pakar kan, doktor pakar puluhan tahun dan sebagainya, kita angkat tangan. Kita kena faham macam itulah keadaan bila manusia ni dia terima apa-apa dalam kehidupan dia yang bagi dia tak adil. Bagi dia rasa benda berkenaan tak patut dia kena. Patutnya selain itu, dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala Hakim, amat bijaksana. Allah Ta'ala Alim, amat mengetahui. Khabir, amat luas pengetahuan. So bila kita tolak salah satu di antara perkara tadi, kita tak puas hati sebagainya, tak nak bersabar, sebenarnya kita dah ada masalah dan masalah akidah. Ini sudut yang sangat besar. Memang kita kata benda berkenaan kita panggil pemberat, tapi itulah perkara sebenar. Bila manusia itu tak nak sabar, tak nak tahan diri, nak marah dan sebagainya, maka dia sebenarnya dia tidak ada keimanan yang betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, hatta terhadap kitab, hatta terhadap Rasul. Sebab Nabi ajar kita tentang macam mana patut kita relate diri kita dengan apa yang berlaku pada kehidupan kita. Para sahabat Nabi SAW pun datang jumpa Nabi mengadukan masalah hidup dan sebagainya. Nabi suruh sabar. Dan bahkan Nabi kata apa? Wa may yatasabbaru sabarahullah. Barang siapa cuba bersabar, dia usaha diri untuk bersabar, Allah akan sabarkan dia. Dan bahkan Nabi kata tak diberikan seorang hamba satu pemberian lebih luas berbanding dengan kesabaran. Kalau orang tu boleh bersabar, itulah benda paling besar Allah Ta'ala beri kepada dia kebaikan. Ini pasal ketika tu orang-orang Ansar datang jumpa Nabi kan, minta barang Nabi bagi, minta Nabi bagi. Lepas tu satu hari Nabi kata barang siapa dia bersopan, Allah Ta'ala sopankan dia. Barang siapa ada aku bagi, kalau tak ada Nabi kata. Tapi barang siapa tahan diri dia, elakkan daripada meminta tanpa keperluan, Allah Ta'ala akan cukup keperluan dia. Dan barang siapa cuba bersabar, Allah Ta'ala akan sabarkan dia. Allah Ta'ala akan bagi dia kesabaran. Dan tak ada orang, Nabi kata, diberikan seorang hamba diberikan lebih baik daripada kesabaran. Ini hadis Bukhari Muslim. So, jadi dari sudut itu, kalau kita perhatikan keseluruhan, maksudnya bila seorang manusia itu nak bersabar, dan nak pastikan hati dia tak marah, tak puas hati, lidah dia tak bertutur bukan-bukan, badan dia tak bertindak dengan perkara yang tak patut, dia sebenarnya kena faham berkenaan dengan pertama sekali realiti hidup ini. Yang mana saya sebut tadi kan, kita nak tak nak musibah itu akan jadi, kematian akan berlaku. Kita tak boleh nak lari daripada qadar Allah Ta'ala. Kita kena faham bahawa besok lusa akan jadi pada kita apa yang kita tak suka. Kita ada seronok, ada tak seronok. Mana pusingan benda tu Allah Ta'ala jadikan. Bukan kita sentiasa bila kita baik je tak ada musibah kena kat kita. Jika tidak, para sahabat Nabi SAW macam Musa bin Umair, di antara orang yang disebut oleh Khabbab bin Arat ketika Khabbab bin Arat nak mati, bila orang dia menangis nak mati tu kan, ketakutan sebagainya, orang pujuk dia, sebutkan bukan Nabi janji kau sekian, janji sekian. Dia kata kami dahulu, dia kata kan, semua berjihad kerana Allah Ta'ala. Ada di kalangan kami yang mati sebelum merasakan kemanisan kemenangan Islam. Di antara yang disebut tu adalah Musa bin Umair. Musa bin Umair adalah sahabat Nabi yang Nabi hantar dia untuk mengajarkan Islam di Madinah. Mana bila sebelum Nabi sampai ke Madinah, orang di Madinah itu diislamkan oleh seorang pemuda yang berumur 17 tahun. Kita 17 tahun yang kuliah kan. Tapi ini tak, 17 tahun tu jadi pendakwah agama, mengajarkan Islam pada penduduk Madinah. Tapi dia mati dalam perang Uhud. Mati perang Uhud, kain kapan tak cukup. Dia asalnya anak orang kaya, orang paling kaya di antara orang kaya di Mekah, dan dizahirkan kekayaan dia, minyak wangi dia pakai, kalau dia lintas jalan semua orang tahu dia lintas. Tapi pada hari dia masuk Islam, bapa dengan mak dia minta balik semua, dia tanggal, datang jumpa Nabi pakai seluar dalam je. Nabi hantar dia ke Madinah untuk mengajarkan agama. Dia mati, tak ada kain kapan cukup, tutup kepala, kaki nampak, tutup kaki, kepala nampak. Kalau ikutkan logiknya, dia orang yang berdakwah untuk Islam, patut diberikan kain sutera ke macam-macam lagi lah pencukupan. Tapi tidak jadi sedemikian. Sebab tu bila kita fahamkan betul realiti hidup ini, memang kita kena uji. Dan Allah Ta'ala nak kita menzahirkan akan kesabaran kita setiap kali berlaku perkara ini. Dan saya nasihatkan pada semua yang ada kan, berdasar pada yang Ibn Qayyim terangkan tadi, bila hati kita tadi memang kita payah sikit lah, tak puas hati tu kadang-kadang ada, tapi kita boleh cuba downkan dengan cara jangan cakap, jangan buat, jangan lafaz,
Jangan buat apa-apa, tahan diri. Kemudian yang kedua, yang macam lidah kita yang juga ni tak betul-betul lah. Perbuatan kita yang sekarang, zaman sekarang ni, berhentilah daripada media sosial sebarkan benda bukan. Bagi saya benda ni memang tak boleh selesai. Dan memang kita kata kita lupa Allah Ta'ala beri kita ujian, dia nak daripada kita satu perkara yang lain. Dia bukan nak uji kita untuk kita rosak, tapi dia uji kita untuk kita balik kepada dia. Maka dalam surah Sajadah kan, bila Allah Ta'ala nyatakan ujian, maka sebut pada orang fasik. Allah Ta'ala nyatakan apa? Wa ammal ladina fasaku fa ma'wahumun nar. Ada pun orang yang fasik, orang yang jahat, tempat kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, sekali mereka cuba untuk keluar dari neraka, uidu fiha, mereka dikembalikan balik neraka, masukkan balik dalam neraka. Wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun, dikata kepada mereka, rasakanlah azab neraka kamu dahulu tak percaya. Kita baca ayat lepas tu, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami pasti rasakan mereka daripada azab yang rendah, azab yang kecil, azab dunia, bukan azab besar, bukan azab akhirat. La'allahum, moga-moga mereka yarji'un, akan kembali, patah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang fasik. Sedangkan pada mukmin, setiap musibah yang kena, tidak ada kesedihan, tidak ada demam, sakit, tidak ada kecederaan, tidak ada sebarang perkara yang berlaku, kerunsingan, hatta hilang barang sekalipun, semua tu akan Allah Ta'ala gugurkan dengan satu dosa, berikan pahala dan juga naikkan darjat. Itu benda yang macam kita ada, kalau berlaku, itulah janji Allah Ta'ala untuk kita. Kita tak minta musibah, tapi inilah yang berlaku pada kita, dan inilah hari demi hari Allah Ta'ala buka sikit demi sikit pada kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan segala musibah yang kita ada ni terangkat, dan jadikan kita dapat hidup seperti biasa balik, dan dapat hadir solat berjemaah, dapat hadir majlis-majlis ilmu, dan dapat teruskan kehidupan kita dengan lebih baik daripada sekarang. Dan Allah Ta'ala jadikan penyakit ni tidak lagi terangkat daripada kita, dan kita boleh bersyukur Allah Ta'ala di atas perkara itu. Sekarang kita punya tahap adalah sabar. Jadi nanti kalau anda kata dibersihkan kita dari perkara ini, kita timbul pula maqam syukur, kedudukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat benda-benda ni. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, insyaallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Kita dia marah kerana tak boleh masuk masjid. Dan kita dalam Islam kan, bila ayat tadi imam kita baca muka surat sebelum dia, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah orang-orang memegang urusan di kanan kalian. Dalam konteks ini, kita sebagai seorang ahli sunnah, kerja kita bukan jadi macam Khawarij. Pada zaman Uthman bin Affan dahulu, telah muncul sekumpulan manusia yang tak puas hati dengan Uthman bin Affan, dan berakhir dengan mereka memberontak dan daripada Iraq dan juga daripada Mesir kepung Madinah, suruh Uthman letak jawatan atas dasar alasan Uthman tak merintah macam Abu Bakar dan Umar. Uthman nepotism, kronism dan sebagainya. Perkara ni masalah sebab dalam konteks ni Nabi SAW memang sebutkan dah kepada para sahabat, kamu akan lihat nanti asaratan, sikap mementingkan diri sendiri ke atas orang lain. Nanti kamu akan lihat. So para sahabat tanya Rasulullah, apa kau nak suruh kami buat? Nabi kata, kamu tunaikan hak mereka, itu pemerintah, ke atas diri kamu. Kau minta kepada Allah Ta'ala apa untuk kamu. Apa kita tak dapat, kita minta pada Allah. Apa kita, hak pemerintah tadi kita kena tunaikan. So kalau dia kata semua orang buat kepala tadi kan, semua marah-marah, dan semua sekali jadi macam dekat Europe kan, dekat belah Perancis, belah Australia, mana diorang dah kena sekatan sebagainya, tak ada puas hati, rempuh polis, pijak polis sekali sebagainya. Benda ni tak boleh jadi. Dan Islam tak ajar macam tu. Pasal padik pada asal, kalau anda kata pemimpin atau pemerintah tadi kan tak adil dan sebagainya, hak kita akan dapat daripada Allah Ta'ala nanti. Kenapa nak bimbang? Sebab tu seorang mukmin ni dia stress free. Dia tak ada kerunsingan. Sebab kalau anda kata orang tu ambil barang dia kan,
Dia marah geram lah, tapi dia tahu bahawa Allah Ta'ala kan maha adil. Keadilan yang paling utama sebenarnya keadilan Allah Ta'ala, bukan keadilan kita. Kalau kita nak keadilan kat sini, takkan cukup. Hitler kalau dikatakan dia bunuh, kalaulah betul lah dia bunuh 6 juta Yahudi, kalau betul lah dia bunuh kan, banyak orang kata bukan. Okey, atau macam lah Mao Zedong dia menyebabkan kematian rakyat Cina dalam masa 4 tahun, 1958 1961 rakyat Cina mati 45 juta mati kebuluran. Sebab tu kita kat Malaysia pun ketika awal tahun 60-an lepas merdeka, kita ada apa, kempen perancang keluarga. Ingat? Siapa-siapa yang tua tahu cerita ni, siapa yang baru lahir tak tahu. Sebab apa? Sebab ketika tu mati Cina, berjuta-juta manusia mati kebuluran. So orang ingat makanan tak cukup, pasal rakyat ramai sangat, makanan tak cukup. Jadi semua negara sikitkan rakyat. Okey, Mao Zedong dengan perangai dia buat, ataupun Hitler dengan 6 juta tadi. Kalau kita dapat hukum dekat dunia ni, dapat bunuh dia dengan cara yang sama dia buat, kebulurkan dia, kita baru dapatkan keadilan untuk satu nyawa. Sebenarnya satu nyawa aja. Ada, kalau Hitler tadi ada 5,999,999 orang lagi menunggu untuk keadilan, tapi dia mati dah. Orang berapa dia mayat dia? Tapi bila Allah Ta'ala jadikan akhirat nanti tempat ulangan, siksaan akan berterusan, makin sakit. Mana benda tu adil? Tak ada siapa lebih adil daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu macam kita kata nak marah tadi kan, kita fikir siapa lagi, kalau kita tak suka kezaliman, Allah lagi tak suka. Jadi Allah Ta'ala janjikan, maka kita belajarlah hadis Nabi SAW. Kalau kita ingat hadis muflis, kan Nabi jumpa para sahabat, Nabi kata, siapa mufliskan kamu? Para sahabat kata, orang mufliskan kami adalah orang yang tak ada harta, tak ada duit perak, orang tu muflis. Nabi kata, innal muflisa min ummati, orang mufliskan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, orang datang hari kiamat nanti, bi salatin wa zakatin wa hajjin wa sadaqah, datang dengan semua ibadat, tapi waqad syatama hadha, pernah maki orang ni, wa daraba hadha, pukul orang ni, wa akala mala hadha, makan harta orang ni, wa safaka dama hadha, tumpah darah orang ni, fa ukhidha min hasanatihi, diambil kebaikan dia dibagi pada semua orang tadi. Ikut kadar banyak mana saya maki dia, banyak mana, banyak tu akan diambil. Berapa nilai wallahu alam. Umpat banyak mana kan, carut banyak mana tak tahu kan. Makan harta, kalau kita RM1 kita makan banyak mana, pahala kita kena bagi balik. So orang yang kena tindas dekat dunia ni, dia stress free kalau dia faham tentang perkara ni. You can do anything kan, macam dikatakan oleh apa, ahli sihir Fir'aun kan, bila dia orang beriman dengan Musa AS kan, Musa Fir'aun katakan dia kata, la usallibannakum kan, aku bijudu'in nakli, aku pasti akan palang kamu dekat batang-batang tamar, aku potong tangan kamu, kaki kamu, tangan kamu, kaki kamu secara bersilang. Dia kata apa? Dia kata, iqdi ma anta qad, alah apa kau nak buat, sebab kau boleh buat kehidupan dunia sahaja. Sebab kita ada masalah kat situ. Apa hak kita diambil, harta barang kita dicuri, sebenarnya itu bukan rezeki kita. Macam kita masak nasi kan, selagi tak masuk mulut kita, itu kan rezeki kita. Memang kita marah bila anak kita buat benda bukan, campak slipper masuk dalam. Ada dulu adik saya dengan anak saudara saya, dia main-main apa, anak yang adik saya masak Maggi letak dalam mangkuk kan, anak saudara main baling slipper jatuh dalam mangkuk. baling slipper jatuh dalam mangkuk. Memang kita marah lah, tapi seriously kan, thing happen, benda dah jadi. Maksudnya bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Pasal apa yang rezeki kita betul adalah macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, kata apa, Yaqul ibn Adam, berkata anak Adam, mali hartaku. Nabi terangkan penjelasan ayat, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, melalaikan kamu banyakkan harta anak pinak sampai kamu ziarah kubur, masuk mati. Nabi kata, berkata anak Adam, mali hartaku, my wealth, semua kita, harta kita, motor kita, kereta kita. Nabi kata, Nabi jawab balik, walaysa ya ibn Adam, sebenarnya tak ada untuk engkau wahai anak Adam, mimmalika, itu daripada harta engkau, illa, kecuali ma akal tafa'afnait, apa engkau makan kau habiskan, itu rezeki engkau, itu harta engkau. Mana apa kita makan kita habiskan, itu rezeki kita, itu kita punya harta. Kalau selagi tak masuk mulut, bukan kita punya. Wa ma labis ta'ablait fa'ablait, apa kau pakai kau lusuhkan, itu kau punya. Wa ma qaddamta fa'abqait, apa kau upfront sedekahkan, beri pada benda-benda baik, kau simpan hari akhirat.
Lain dari itu bukan. Selagi tak masuk mulut kita, bukan. Macam kalau kita kata gaji kita naik kan, tak dapat gaji. Masa selagi tak sampai tu, belum rezeki kita lagi. Memang kita marah lah macam tak naik pangkat ke, tak dapat imbuhan ke, tak dapat bonus ke, kita marah. Tapi benda tu selagi tak datang, bukan kita punya. Macam mana? Kenapa muntahkan? Termuntah itu bukan rezeki kita lah. Bukan rezeki kita. Doya perut, muntah balik. Bukan rezeki kita. Pasal benda tu memang kita punya, dia masuk. Kita dapat. Tak dapat lah. Sebab tu kalau anda kata orang tu faham qadar Allah Ta'ala, dia stress free. Jumpa orang ngagut pun dia senyum. Jumpa orang tak betul pun dia senyum. Tak dapat fasik pun dia senyum. Sebab dia tahu Allah Ta'ala tak pernah kurangkan. Sebab kalau orang tu memang seorang yang ahli masjid, memang datang masjid, kan dalam surah At-Tin bila Allah kata apa, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia pada sebaik-baik rupa kedudukan. Thumma radadnahu asfala safilin, kami jatuhkan dia kepada rendah, yang paling rendah sekali. Okey, banyak orang terjemahkan maksud dia orang tu jadi manusia buat perangai binatang. Jadi dia rendah. Sangat salah. Buka tafsir betul-betul. Dan tafsir kata maksud dia kita sekarang dah sempurna, komplit. Nanti kita akan mula lemah, ingatan kita hilang, tenaga tak larat, tak boleh lagi ibadat. Itu radadnahu asfala safilin. Betul tak jawab. Lepas tu kata illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka untuk mereka ada ganjaran yang tak putus-putus. Nabi sebut dalam hadis, dalam tafsir Ibn Katsir, bila terangkan ayat itu dia kata apa? Nabi bersabda, seorang yang kan sentiasa datang ke masjid, sentiasa istiqamah datang ke masjid, bila dia sakit atau musafir, ditulis pahala dia seperti seorang yang mukim hadir jemaah. So kalau kita faham hadis tadi, pintu tak dapat masuk pun pahala kita berjalan. Kenapa kita nak pening kepala? Hanya orang yang tak belajar kan geram lah, tak puas hati lah kan. Tapi orang yang belajar dia tak faham pasal bila disekat tadi, mana dia, tapi dah dijanjikan untuk mereka ada ganjaran tidak putus-putus. Kita tak dapat datang pun pahala kita full pahala. Awak tak tahu niat kita lah. Either kita memang malas ataupun kita memang sebenarnya tersekat kerana keadaan. Macam kita sampai-sampai kan sakit perut, tak ada datang pun pahala kita dapat juga. Orang tu tersekat dengan keadaan tadi sampai masjid, walaupun dia datang, jemaah dah habis, pahala dia penuh. Itu kita intention kita nak datang tu. Kenapa? Sebab tu tak perlu kita macam ni berkonflik dengan pihak masjid surau, tak gaduh. Dan awak ni tu tak ingat ke nanti sekian tu. Allah Ta'ala lagi tahulah. Diorang pun sengaja kita tak nak bagi kita masuk. Allah Ta'ala tahu. Jadi tak perlu kita berbalah dengan saudara kita kan, dia jalankan tugas, tak ada bersalah, tak sama marah lah. Sebab tu patutnya penzahiran marah itu menunjukkan kita tidak redha. Kita lupa sebenarnya baik dan buruk tadi Allah Ta'ala susun untuk kita kan. Kalau orang tu tak betul pun Allah Ta'ala tahu. Kita ada nanti hari akhirat, nanti hari pembalasannya, Allah Ta'ala akan bagi keadilan semua. Hatta kayu sugi, kalau kita ada kayu sugi, kawan kita curi pun Allah Ta'ala akan balas balik. Dapatkan walau sebatang kayu sugi. Nabi kata walau udan min arak, sekalipun batang kayu sugi itu kita tipu saudara kita, Allah Ta'ala akan timbulkan balik. So apa kita nak stres pun, tak dapat sini dia ambil, kita dapat ke akhirat. Sebab tu bila salah seorang tabi'in dia menangis bila uncang duit dia hilang kan, orang kata lah kau ni apa benda kan, dia kata bukan, aku tak tahu apa nanti orang tu nak jawab depan Allah Ta'ala nanti. Aku kan sedih sebab barangku hilang, aku sedih sebab dia nanti nak jawab apa depan Allah Ta'ala, depan Kaabah tengah tahu dia curi, apa benda nak jawab depan Allah Ta'ala nanti. Aku kesihan dengan dia nanti. Itu benda tu kita tak nak, mungkin kita tak ni, Allah Ta'ala akan datangkan dia balik depan kita. Nothing waste. Betul tak? Balik pada asal tadi, kena musibah sabar, itu terbaik. Dapat baik kan, syukur, itu yang terbaik. Mukmin tak ada benda tak elok. Hidup tidak ada stres. Itu yang penting sekali. Okay? Jelas? Wallahu a'lam.